Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Sifat munafik ni apa tuan-tuan sekalian? Tak sama zahir dengan batin. Itu sajalah kita sebut. Itu maknanya munafik ya. Tak sama zahir dengan batin. Yang kita tak tahu kita ada penyakit ini. Di antara sahabat Nabi yang paling takut kalau ada sifat ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Sampai dia pergi pusat rawatan tau. Jumpa pakar rawatan. Nak cek dia ada kena kuman munafik tak. Macam kita lah pergi swab test nak tengok ada COVID ke tidak ya. Tengok aku rasa macam tak ada rasa semua-semua ni. Terus pakai mask semua jauhkan. Pergi test. Negatif. Alhamdulillah. Negatif. Dia selalu cek. Jumpa siapa? Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah ni sahabat Nabi yang istimewa. Nabi berikan dia ilmu, boleh tengok muka orang. Apabila dia tengok muka orang, dia baca, dia tahu orang ni munafik ke tidak. Itu ilmu khas. Jadi Rasulullah ni sifatnya tabligh, menyampaikan. Semua ilmu Nabi, Nabi dah sampaikan. Tetapi tidak semua ilmu Nabi, Nabi sampaikan kepada semua orang. Setengah orang dapat, setengah orang tak dapat. Jadi Sayyidina Umar sendiri tak ada ilmu tu. Dia tak boleh scan diri dia sendiri, dia tak boleh tengok. Dia minta Huzaifah. Huzaifah tengok, renung muka Umar. Clear Umar, negatif. Negatif. Jadi tak apa. Kalau tidak, kalau positif, tak boleh tidak. Mesti kena kuarantin 40 hari. Kuarantinnya tu apa? Takbiratul ula sama dengan imam 40 hari. Baru dah test lagi, dah negatif. Tonton test lah. Dalam sembahyang 40 hari lepas tu test. Tengok sifat-sifat kemunafikan masih ada ataupun tidak. Dan munafik ni boleh test tau. Ada tak ada. Dia ada dia punya test. Covid tu si kuman yang halus boleh test. Ini kan pula munafik yang begitu besar tak boleh test. Kita sebut sifat munafik dulu. Apa tu sifat munafik? Sifat munafik sepaling-paling kecil ialah riak. Itu paling kecil punya munafik. Dan itu pun dah syirik tau. Menyuntukan Allah dalam amalan kita dengan yang lainnya. Riak, kongsi. Sikit saja pun. Riak ni kita buat apa jua riak. Riak tu ada 3 pulaknya martabatnya. Pertama ialah riak semata. Kedua suka dipuji. Ketiga takut dikeji. Riak semata tu kalau bikin apa kecil besar dia bikin semua satu dunia dia nak kasih tahu. Paling tak satu dunia pun satu orang dia nak kasih tahu. Lagi orang sekarang bikin apa hadir tahlil, bikin apa hadir apa, ambil gambar hantar sama orang share begitu ya. Masuk dalam internet dia semua orang boleh tengok. Itu riak tau. Walaupun bukan nak dipuji, setakat nak berkongsi. Segala amal yang disebutkan depan orang, kalau tak sampai dah jadi riak yang dosa sekali tu pun, dengan amal yang disembunyikan, amal kalau dia boleh maintain ikhlasnya, dia cerita orang, ana tadi malam sembahyang malam, ana baca Quran 3 juz, ana begitu. Tapi ana tak ada riak, tak ada cakap puji. Umpamanya seorang, boleh dikatakan agak mustahil ya. Manalah dia tahu dia boleh cerita dengan orang satu dunia tapi dia tak timbul nak menunjuk harap puji. Itu pun ada tau, dia boleh orang-orang boleh amal depan orang tapi dia tidak harap orang punya puji, dia tidak takut orang punya keji, ya. Itu orang-orang yang istimewa. Itu pun amal yang dizahirkan dengan amal yang disembunyikan, pahalanya 70 kali lebih ekstra berbanding dengan amal yang dia tunjukkan depan orang. Sedekah sir dengan sedekah yang nyata 70 kali ganda. Itu kalau tak sampai batal pahalanya, kalau tak sampai dapat dosa. Itu pun yang disembunyikan lebih baik ya. Itu yang disembunyikan lebih baik. Kalau kita punya riak, yang pertama kita suka orang apa buat cerita orang. Nak bincang dengan tuan guru, nak minta pendapat dia. Itu tak apa, kita bincang. Ustaz, saya dalam dakwah, Ustaz, saya dalam kuliah, Ustaz, saya dalam amal gini. Bagaimana Ustaz? Ada apa silapnya? Ada apa nak betulkannya? Ada apa nak top upnya? Itu bukan kita riak. Kita nak minta perbaiki. Tapi kita jaga-jaga hati kita jangan sampai nak menunjuk-nunjuk. Ya? Yang ada orang dia punya nak bertanya tu sampel saja. Sebetulnya nak cerita orang, aku ni dah buat sekian. Anak nak tanya intilah, kalau sembahyang tahajud ni, boleh tak begini-begini? Bukan dia nak tanya kita, dia nak cerita kita bahawasanya dia sembahyang tahajud. Pun mau kena hati-hati ya. Jadi kalau riak yang pertama ialah riak semata. Riak semata. Yang kedua kerana nak puji. Nak puji dan puji itu dua ya. Sama ada puji dengan pujian ataupun dengan ganjaran dunia. Ganjaran dunia.
Kalau nak ceramah, sepetah-petah cakap, sefasih-fasihnya, dihafal-hafalkan ayat. Biar orang tengok ustaz ni hebatnya, orang kan undang kita selalu. Riak. Imam Ghazali bilang, kalau kau nak cakap, cakap saja. Kalau kau hafal, kau baca ayat tu. Tak hafal, kau sebut saja apa mafhumnya. Ya? Tidak payah kita nak susah payah begitu. Riak. Riak. Jadi kalau jadi orang tengok, wah hebat, puji, nak orang puji. Sembahyang kita, Masya Allah, kalau kita sembahyang baca sebaik-baiknya, gunahnya cukup, maknya cukup, tapi tak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan sembahyang, itu persembahan, performance. Allah, performance itu bukan bacaan pun, itu hanya persembahan bacaan bagaimana memperagakan bertajwid. Allah, habis macam mana? Baca kena baik, kena tajwid, gunah kena jaga, mat kena jaga, betul, tapi kerananya Allah. Kerana ini baca ini ayatmu ya Allah, Quranmu ya Allah, aku baca depanmu ya Allah, harap diterimamu ya Allah. Korang nak puji tak puji, korang punya pasal. Tetapi aku kerana Allah semata-mata, kerana Allah semata-mata, semata-mata. Nakkan orang puji ataupun nakkan ganjaran, bikin dengan sebaik-baiknya, biar orang bayar envelope dia tebal sikit. Kalau kurang baik bawanya tu tipis sikit envelope-nya. Baca doa tahlil rumah orang. Wah, ini rumah orang tertentu, macam-macam doa, fasih-fasihkan, dia training. Jadi balik, wah mesti ambil ustaz ini baca doa dia, tebal sikit envelope dia. Allah, itu semua tu namanya riak. Itu namanya riak, ya, riak. Jadi munafik ni, apabila kita munafik, sifat munafik tak ada, riak pun tak ada tau. Subhanallah, pentingnya tu ya. Dia akan jadi orang yang semata-mata kerana Allah Taala. Orang puji tak puji, aku buat sebaik mungkin kerana Allah. Pakaian kena smart, pakaian kena elok. Bukan kerana orang puji, kerana Rasulullah smart. Bacaan kena baik. Bacaan kena baik. Bukan kerana orang puji, kerana Quran memang kena baca baik. Kena baik begitu ya. Cakap kena teratur. Bukan kerana orang puji, kerana biar orang faham, supaya dapat mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Semua buat kerja kena sebaik mungkin. Tak bermakna kalau tidak, orang kita terbalik. Kalau tak kerana orang aja bikin tak senonoh. Bacaan asal boleh, pakaian pun selekeh. Pasal apa? Anak tak kisah orang puji tak puji. Bukan bermakna kalau orang tak puji, Allah tak puji. Kita nak yang Allah terima. Nak yang Allah terima. Tak bermakna kalau tak ada orang puji aja, aku pun bikin asal boleh saja. Bukan begitu maksudnya. Bikin tetap sebaik mungkin, tapi kerananya Allah. Kerananya Allah. Kerananya Allah. Jadi bukan kerana nak puji, bukan nak ganjaran. Dan takut keji. Nanti orang bilang apa pula? Nanti orang cakap apa pula, nanti orang bilang tak elok pula, nanti orang dengar tak baik pula, nanti apa pula. Semua orang Allah di mana? Itu munafik. Munafik paling kecil ialah riak. Munafik paling kecil riak. Dan naik. Orang Melayu kalau sebut munafik ni banyak. Musang berbulu ayam, munafik juga. Pepat di luar, rincung di dalam, munafik juga. Kalau dia jahat lagi, dia jadi gunting dalam lipatan, munafik juga. Musuh dalam selimut pun munafik juga. Paling tidak kaki tangan dalam perut pun munafik juga. Depan orang pijak semut tak mati pun munafik juga. Depan orang pijak semut tak mati, tapi sebetulnya kaki tangan dalam perut, itu pun munafik juga. Itu semua dari sekecil-kecilnya itu adalah riak, sampailah kalau paling besar punya munafik, itulah yang betul-betul kafir. Yang betul-betul kafir, yang dia pura-pura jadi Islam. Pasal apa? Nak menjatuhkan Islam dari dalam. Itu munafik yang besar, yang munafik yang nyata. Dan di antara ini kita tak tahu. Yang na'udzubillah, kalau yang munafik, yang kafir tu memang dia tahu dia kafir. Dia tahu dia bukan agama Islam, tapi dia tahan dia syahadat, tahan dia hidup bersama orang Islam, nak menjatuhkan Islam dari dalam. Itu dia tahu. Yang ditakuti yang belum sampai na'udzubillah munafik yang maksimum ini, yang antara-antara ini, tapi dia dah munafik. Dia dah tak jujur, dia dah tak ada pahala, dia dah tak ada amal. Itu yang ditakuti. Dia tersimpang niat dia sikit, sudah itu yang ditakuti munafik. Tanda-tanda munafik boleh cek tuan-tuan sekalian. Boleh selalulah pergi beli dia punya test, dia dulu test munafik. Di antaranya, lihat nak sembahyang subuh dan isyak berjemaah. Sebab Nabi bilang ini dua sembahyang, kalaulah orang-orang ini dua sembahyang orang munafik tak sanggup datang. Sembahyang isyak dia dah ngantuk, sembahyang subuh dia masih nak tidur lagi. Kalau dia tahu merangkak pun dia datang. Jadi kalau sembahyang subuh, sembahyang isyak malas nak jemaah, itu tanda kuman munafik kita tinggi.
test dia punya positif dia tu, kalau orang test positif COVID kan dia punya line itu, ni line dia tu cukup jelas nyata positif. Begitu ya. Dia sekali celup aja dah ada keluar dia punya result dia dah keluar. Sembahyang subuh, sembahyang isyak malas nak berjemaah. Tak ada munafik lagi. Sembahyang asar lambat. Matahari dah kuning. Macam-macam dia bikin, kemas rumah lah, itulah, ini semua itu, lipat baju lah, kemas periuk lah, apa semua. Dah lagi 20 minit sebelum maghrib, matahari dah kuning. Baru sembahyang. Laju sembahyangnya macam burung patuk air, kata Rasulullah. Macam ayam patuk padi. Laju. Dan Nabi ulang, itu orang-orang munafik kalau sembahyang asar, apabila matahari dah berada di antara tanduk syaitan. Dan berada tanduk syaitan tu maknanya apa? Matahari dah nak jatuh. Matahari dah nak jatuh, syaitan pun berdiri di hadapan matahari. Jadi orang-orang yang sembah matahari, orang-orang majusi ni, sembah dia sekali. Ketika itu kau sembahyang asar, sembahyangnya wajib. Tetapi sifatnya tu dah sifat orang-orang munafik. Tanda orang-orang munafik kalau sembahyang asarnya lambat. Tanda orang munafik kalau sembahyangnya laju nak cepat habis. Tanda orang munafik. Tanda orang munafik tak suka minum air zam-zam. Kalau minum air zam-zam tak minat. Jika dia ditawarkan zam-zam tak minat. Lagi sekarang orang bilang zam-zam dah tak sama macam dulu. Sama tak sama kau minum, kau anggap dia zam-zam. Kalau takdirlah orang ubah ke apa, dia yang itu. Tapi kita tetap dapat. Kerana apabila aku dengar ni nama air zam-zam, aku minum. Lagi orang pergi Mekah dulu, kalau kita pergi Mekah hari-hari kita ambil tahu dekat depan Babul Fatah tu, setiap hari bawa balang. Kat rumah masak air semua zam-zam, semuanya zam-zam semuanya ya. Masak air, bikin kopi, bikin teh semua pakai zam-zam dulu ya. Sekarang orang minum zam-zam sikit-sikit aja. Lagi kita dengar orang bilang kalau pergi Mekah jangan banyak minum zam-zam. Dia banyak mineral, nanti sakit tekak. Sakit tekak. Allah, akhlak kau bengkak, kau tak kisah. Yang kau takut sakit tekak, Allah, tak suka minum zam-zam. Tak suka minum zam-zam. Tak ada munafik lagi. Kalau janji bohong. Masuk janji bohong lambat. Kalau datang office lambat, tu kena janji aku nak masuk kerja pukul 8. Kan ada perjanjian pekerjaan. Hari-hari sekian. Lunch keluar awal, patut balik pukul 1, balik pukul 2. Balik. Tu semua mungkin janji. Semua tu apa? Kalau janji mesti diingkari. Kalau cakap bohong, kalau beri amanah khianat. Allah, khianat. Amanah apa? Amanah kita orang tua sebagai bapa terhadap anak-anak kita. Amanah sebagai AJK masjid, amanah sebagai ahli masyarakat, amanah ya. Semua tu. Jadi kalau sembahyang yang kita bilang 40 hari tu, ini semua akan hilang tau. Semua akan hilang. Dan kalau dalam jemaah ramai yang begitu, bermakna orang ini tidak khianat, orang ini tidak pura-pura, aman damai semuanya. Aman damai. Kita ingat cuma batal dua je. Hilang munafik, hilang sifat, hilang apa masuk neraka. Munafik tu besar punya bahaya, besar punya membawa orang semua boleh porak-peranda. Satu dunia kalau ada orang-orang munafik yang tak jujur ini. Bayangkan kalau satu orang dapat selamat munafik. Kau boleh deal dengan dia, kau boleh agreement dengan dia, kau boleh janji dengan dia, kau tak takut kena tipu. Pasal apa? Dia tak ada munafik punya orang. Bayangkan kalau ada 10 orang dalam masyarakat. Bayangkan kalau jemaah kita semuanya begitu. Allah, kita sama-sama usaha tuan-tuan ya, dapatkan 40 hari ini ya. Dapatkan 40 hari sembahyang sebagai sembahyang takbiratul ulama imam ya. Jadi sifat munafik dan paling dahsyat punya munafik itu ialah apa? Dia bilang dari tanda-tanda munafik apa tahu? Kalau gaduh, garang bukan main. Orang ada selisih faham juga. Tapi kalau dia pulaknya dah terkena sikit, wah tak terima, awak bukan main sarang tabuan, awak jolok ya. Rimau tidur awak kejutkan, nama dia rimau rupanya ya. Allah, bukan main lagi ya. Itu tanda orang munafik. Kalau gaduh, garang. Yang ada orang kalau dia tidak munafik, kalau bertengkar dengan orang kapur semua, dia cool. Kadang tahan dia nangis saja. Kena bully macam budak kecil. Dahlah tak apalah, anak terima. Okeylah tak apalah. Allah, itu tanda orang tak munafik. Kalau sampai dia ganggu gugat, dia tidak melatah tu, itu tanda orang subhanallah, itu tanda orang elok semua tu ya. Kita bilang nanti sekarang kita dah boleh test diri kita. Kalau ada hati-hati. Hati-hati. Dan kalau ada bermakna kuman munafik tu masih besar. Dan macam mana tingginya pula kita tak tahu. Jangan sampai dia kalau ada boleh jadi tinggi, boleh jadi high, boleh jadi low. Jangan sekali rupanya dah hampir maksimum. Hampir maksimum tu apa? Hampir tu tak jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, tak jujur kepada Allah Taala. Itu sifat munafik, bermakna dia jadi orang yang rajin sembahyang subuh berjemaah, dia akan sembahyang asar dengan elok, dia akan jadi orang yang tak pecah amanah. Dia kalau kerja kan bagus, orang tak pecah amanah, kerja tak takut kena tipu, tak makan rasuah, tak ambil bukan-bukan semua. Allah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Nabi kasih solusinya senang aja. Sembahyang jemaah 40 hari belakang imam. Tapi dia punya penyelesaian dia dari individu sampai ke masyarakat, semua selesai segala masalah. Dan of course orang kalau sembahyang belakang imam tu bermakna dia sembahyang jemaah. Dia sembahyang jemaah. Maka kehadiran dia tu manfaatkan diri dia dan manfaatkan jemaah sekalian. Dan bebas daripada api neraka. Allah, itu paling ditakutkan tuan-tuan sekalian. Para nabi-nabi dan rasul pun takut masuk neraka. Malaikat yang tak ada dosa pun takut neraka tau. Malaikat pun malaikat, sebab itu malaikat tu baik. Malaikat tu baik. Dan kalau yang nama baik ialah tak confident bahawasanya dia dah bagus sampai dia rasa dia dapat merdeka daripada murka Allah Taala. Malaikat pun takut kalau masuk neraka. Malaikat pun takut kalau dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pula orang kalau macam kita, ya. Jadi kalau kita sembahyang begitu, dapat lepas daripada sifat munafik, lepas daripada siksa neraka. Kalau lepas siksa neraka tu bermakna akan dapat mati husnul khatimah. Kalau dapat mati husnul khatimah bermakna sepanjang hayat dia akan jadi orang yang taat kepada Allah Taala. Selagi masih hidup dapat baik, maka penghujungnya dapat mati dalam keadaan baik. Dan kalau dah dapat mati dalam keadaan baik, ya, dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentang syurga, maka bebas daripada api neraka ni bukan perkara ringan tuan-tuan, ya. Bacalah kitab seperti Imam Ghazali, kitab Tambihul Ghafilin, baca tentang sifat-sifat neraka. Apa ada dalam neraka? Orang syurga besar-besar kan? Macam pokok kelapa, 60 hasta. Besar-besar. Orang neraka besar ke orang syurga besar? Orang neraka besar. Orang neraka gigi garhamnya itu saiz Jabal Uhud. Jabal Uhud tu walaupun tak macam sampai Jabal Sentubung, tetapi dia banjaran tau, panjang. Gigi garham orang neraka tu saiz Jabal Uhud. Jabal Uhud. Dia sekali duduk memenuhi antara Mekah dengan Madinah. Bayangkan kita dah ada api, bikin barbecue. Campak ikan bilis. Habis. Kau campak seketul daging. Oh, dia basah, dia keluar, dia garing, dia terkupas dalam dia pula. Itu orang ahli neraka. Orang ahli neraka, na'udzubillah, kalau jenguk kat dunia sekejap saja, orang dunia mati semuanya. Pasal buruknya mukanya. Orang neraka, kalau jenguk ke dunia, mati semua orang dunia. Pasal busuk baunya. Orang neraka mukanya menyeringai. Bibir atasnya tu naik sampai separuh muka. Macam tin sardin dia kena gulung. Naik sampai atas. Bibir bawah dia tu sampai setengah perut. Allah, macam mana sakitnya selalu. Mukanya tu meringis, menyeringai sampai naik yang atas bawah. Begitu orang dalam api neraka. Minumnya air timah, minumnya air mendidih, minumnya nanah, ya. Apa salah kau minum? Tak ada minuman lain? Tahan sikit lah. Mana boleh tahan? Hausnya bila? Ribuan tahun sudah haus. Bila hausnya? Putus nyawa di dunia dah mula haus. Setiap orang yang nak meninggal dunia akan merasa haus. Itu ujian kematian. Sangat haus. Kalau diberikan air sebanyak muka air di seluruh dunia ni pun tak akan hilang hausnya. Tetapi orang mukmin begitu putus nyawa, hilang dahaganya. Kita dengar apa bacaan imam dalam sembahyang tadi. Kalau orang yang nak meninggal dunia tu, yang mukmin kasih khabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu. Dia memastikan syurga. Terus hilang dahaganya, terus gembira, putus nyawa aja dihidangkan makan. Ada masuk barzah saja dihidangkan makan. Masuk barzah saja dihidangkan makan dan minuman, ya. Tetapi kalau orang-orang kafir tak hilang hausnya. Putus nyawa, nak putus nyawa haus dahaga, dicabut nyawa yang begitu sakit dalam haus dan dahaga, dimasuk dalam kubur, ditanya malaikat, "Man rabbuka?" Tak boleh jawab dalam keadaan haus dahaga, dipukul, kemudian mahsyar 50,000 tahun haus dahaga, dapat minum tak minumnya itulah dalam neraka. Air timah, manakah tidak air timah pun dihirupnya. Begitu dia hampir saja jatuh semua isinya kena panas.
Begitu jatuh, begitu jadi balik, terus dihirup, hancur balik semula. Allah, itu dalam api neraka, tuan-tuan sekalian. Itu dalam api neraka. Dahsyatnya orang neraka, kalau diletakkan di atas api dunia yang paling panas, dia boleh tidur 70 tahun dengan selesanya. Itu api neraka, tuan-tuan sekalian. Tak boleh lari merangkak nak keluar, jatuh balik. Lagi nak merangkak nak keluar, jatuh balik. Neraka sekejap saja pun tak boleh tertanggung. Sekejap saja pun tak boleh tertanggung. Betapa pula kalau lama, betapa pula kalau tak keluar langsung. Jadi apabila kita boleh dapat keselamatannya ketika di dunia. 40 hari sembahyang belakang imam, bermakna orang ini dia mempertuhankan Allah dengan sebenar-benarnya tau. Dia buktikan dalam 40 hari ini dia tak ada kerja langsung. Kalau dia tu mula daripada benih air mani sampai dah boleh jadi segumpal darah, dah boleh bertukar menjadi daging. Kalau manusia begini, jadi proses kita ni kena senantiasa, tuan-tuan ya. Jangan 40 hari tu dalam perut ibu saja. Dah sampai dah zahir, dah lahir ini pun 40 harinya kita kena teruskan. Proseskan diri kita selama 40 hari. Proseskan diri kita 40 hari. Apa-apa 40 hari berubah. Kau bikin jahat 40 hari pun melekat. Tengah gila. Buat benda makruh saja. Lepas asar, tidur. Lepas asar tidur tu makruh tau. Siapa lepas asar tidur makruh, ya, dia mewarisi gila. Ada seorang tuan guru, dia khabar dalam kuliah lah, siapa tidur lepas asar 40 hari berturut-turut, macam tadilah kita dengar tuan imam bilang, siapa sembahyang takbir 40 hari berturut-turut, ini ada juga yang lawannya, siapa tidur lepas asar 40 hari berturut-turut akan jadi tak betul. Ada satu budak dengar, ya ke Pak Imam ni? Tak percayalah. Dia balik, dia tidur. Lepas asar dia tidur, dia bangun, tak ada apa-apa pun. Baru hari pertama. Dia pastikan setiap hari, kebaikan kau pastikan sembahyang berjemaah 40 hari ke, kau baca Quran 40 hari ke, ya. Apa-apa cuba istiqamah 40 hari, satu set 40 hari, tengok apa perubahan lepas itu. Jadikan 40 hari dalam diri kita tu senantiasa, ya. Kalau tarikat Al-Andalus, dalam amalan dia pun 40 hari kena khatamkan sekian pun 40 hari. Lepas tu kau tengok perubahan dalam dirimu, pasti ada perubahannya, ya. Lepas 40 hari dia bangun tidur, tak ada apa-apa pun, okey. Pak Ustaz ni bohong lah. Dia pergi rumah Ustaz tu. Orang zaman dulu jalan kaki jauh, jalan lepas asar tu dia jalan sampai tengah malam rumah Pak Imam. Tu pintu, Ustaz peranjat Pak Imam, ada apa hal? Nak bilang Pak Imam lah. Pak Imam dulu bilang siapa tidur lepas asar 40 hari akan jadi tak betul. Saya cuba tau, tak ada apa-apa pun. Pak Imam tengok muka dia, kau dah tak betul lah ni. Kalau ia pun kau betul, kalau kau masih betul, kalau ia pun kau nak khabarkan, besok kan boleh. Dalam kuliah pun kau cakap, Pak Imam saya dah cerai. Kau susah payah datang penat lelah dari petang sampai tengah malam, aku sampai terperanjat tengah-tengah malam, hanya nak khabarkan, kau dah tak betul lah ni. Kecil sengang dia tak ya. Orang tak betul tak sedar dia tak betul, ya. Begitu. Teskan diri kita, apa-apa tengok proses 40 hari. Termasuk sembahyang berjemaah, mudah-mudahan Allah Taala mudahkan bagi kita, ya. Nanti berubah, tuan-tuan sekalian. Kalau sampai luput munafik, luput apa jadi ahli neraka, bermakna sifat-sifatnya pun luput. Sifat-sifatnya pun luput. Sebagaimana apa Allah Taala sebutkan, orang-orang ahli Badar tu mereka nak buat apa semua boleh, tak berdosa. Jadi kalau sampai orang dah sampai mereka daripada api neraka, bermakna jadi ahli syurga. Bermakna kau boleh buat benda bukan. Lepas 40 hari terus boleh zina, boleh minum arak. Bukan. Kalau dah sampai merdeka daripada api neraka, bermakna lepas 40 hari Allah Ta'ala akan cabut sifat-sifat kenerakaannya. Allah Ta'ala akan cabut. Dia tak akan minat buat dosa. Kalau terbuat dosa pun dia lekas-lekas tobat. Jadi tak sampai batal. Begitu. Cubalah tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Jadi kita sembahyang subuh berjemaah. Kita dengar daripada baca hadis pada tuan imam. Mudah-mudahanlah apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah tu, kita dapat laksanakan, dapat rezeki daripada Allah Ta'ala, dapat buat begitu tuan-tuan sekalian, ya. 40, ya. Dan sembahyang waktu berjemaah ni pulanya tak sama martabat tau. Tak sama martabat. Yang orang pilih-pilih waktu tertentu aja dia datang, tak sama. Pahalanya sama-sama 27, martabatnya lain. Paling tinggi sembahyang Jumaat.
Fardu ain, setiap orang kena datang. Kemudian subuh Jumaat. Dahlah waktunya subuh, harinya Jumaat. Ada surah Alif Lam Mim Tanzil, ada sujud tilawah. Kemudian subuh waktu lain. Kemudian Isyak. Siapa sembahyang subuh berjemaah, pahalanya seperti dia mendirikan Qiyamul Lail sepanjang malam. Siapa sembahyang Isyak berjemaah, seperti didirikan Qiyamul Lail separuh malam. Kemudian lepas tu Asar. Kerana Asar Salatul Wusta. Kemudian lepas tu Zuhur. Kerana Zuhur menggantikan akan Jumaat. Kemudian lepas tu Maghrib. Kebanyakan tempatlah Maghrib paling penuh. Betul tak? Lepas Maghrib, Zuhur penuh. Subuh, berdiri. Kipas angin. Allah, setengah tempat tu berdiri. Kalau subuh, berdiri. Kipas angin, orangnya manalah. Padahal bukan tengah-tengah hutan masjid tu. Tengah-tengah bandar juga. Allah, setengah-setengah tempat ya. Allah. Banyak tempat lah sebetulnya. Allah, begitu ya. Allah. Tapi kalau kita dapat sembahyang 40 waktu belakang imam, bermakna subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semuanya tu kita hadir bersama-sama. Dia tak kisah yang paling tinggi fadilat, yang paling kurang fadilat, semua sama, semua sama, semua sama ya. Begitulah tuan-tuan sekalian ya. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi